dah lepas belum yang sabda Nabi al-ahdul lazim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita nikmat kesihatan serta diberi taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul, kita berhimpun untuk meneruskan lagi majlis ilmu kita, kelas mingguan kita. Diharapkan ahli keluarga yang hadir, khususnya mak kita, mak mertua kita dan semua yang hadir sihat walafiat hendaknya insya-Allah, dan sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan dengan niat yang baik Allah Taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Baik, sambungan kitab Munyatul Musalli. Kita undur sikitlah. Undur sikit tu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin. Dulu kata musannif, dan jika tiada tafsir pada belajarnya, tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh ia. Sekira-kira lemah ia seseorang itu daripadanya, makna daripada memperbaiki bacaan dia. Ini nak cerita orang yang ummi. Ini cerita syarat sah Jumaat. Jadi 40 orang ahli Jumaat itu mestilah orang yang qori. Maknanya orang yang kena, orang yang tepat, orang yang betul bacaan-bacaan di dalam sembahyang, khususnya bacaan-bacaan rukun qauli. Jadi macam mana kalau seandainya seseorang itu bacaannya tidak betul? Adakah boleh diambil
untuk nak mencukupkan 40 orang ahli Jumaat. Masalah di sekarang ni, ada orang jahil, bacaannya tak betul, bacaannya salah. Adakah kita boleh ambil dia nak menggenapkan 40 orang supaya boleh didirikan solat Jumaat seperti mana di dalam mazhab kita Syafi'i? Jadi kata ulama, sekiranya orang yang jahil tadi, orang yang ummi tadi, orang yang tak kena bacaan-bacaan yang wajib di dalam solat tadi, sekiranya dia belajar bersungguh-sungguh, dia belajar bersungguh-sungguh untuk memperbetulkan bacaan-bacaan di dalam sembahyang ni, tetapi dia tak boleh nak memperbaiki bacaan dia, tak boleh nak betul dah bacaan dia, walhal dia belajar bersungguh-sungguh. Makna dia tidak taksir pada belajar, dia tak cuai pada belajar. Tapi belajar tak betul juga bacaan, belajar tak betul juga bacaan, tak kena juga bacaan, ada juga makhraj yang salah contohnya. Maka kata ulama, maka sahlah sembahyang diri ni. Sah sembahyang diri ni, apa maksud sah sembahyang diri ni? Sah sembahyang diri ni maksudnya diri dia tu sah. Makna tiap-tiap kali dia mendirikan solat, sah sembahyang ni, dikira solatnya tu sah walaupun bacaannya salah. Inilah keistimewaan mana-mana orang yang belajar. Inilah kelebihan orang yang bersungguh-sungguh belajar, sehingga kalau bacaannya salah sekalipun dimaafkan, untuk dirinya dimaafkan. Jadi bila sembahyang dirinya sah, maka kata ulama, dia boleh kita ambil untuk nak mencukupkan 40 orang ahli Jumaat. Kita boleh ambil dia kira nak menggenapkan 40 orang ahli Jumaat, boleh ambil orang yang ummi, yang tidak taksir belajar. Ada pun orang yang ummi, makna ada pun orang yang tak kena bacaan-bacaan, khususnya bacaan yang wajib di dalam solat, orang yang ummi, tetapi dia taksir belajar. Apa maksud dia taksir belajar? Mudah kita kata, dia tak nak belajar, ataupun dia belajar main-main, setahun sekali pergi mengaji tajwid. Maka kata ulama, orang yang ummi sedemikian tidak sah sembahyang dirinya. Tidak sah sembahyang dirinya, makna tiap-tiap kali dia mendirikan solat tidak sah, tidak diterima solatnya. Siapa tadi? Orang yang tidak kena bacaan di dalam solat, lagi pula tidak belajar. Dah macam mana? Tak sah lah sembahyang, walaupun didirikan tiap-tiap waktu, walaupun dia mendirikan solat tiap-tiap waktu, tidak sah sembahyang. Ini dua perbezaan. Seorangnya ummi yang bersungguh-sungguh belajar, seorangnya ummi yang tidak belajar. Ummi yang bersungguh belajar, sembahyangnya sah. Ummi yang tidak belajar, sembahyangnya tidak sah. Bila tidak sah sembahyangnya, maka tak boleh nak diambil ummi yang taksir belajar tadi. Tak boleh kita nak ambil dia, nak menggenapkan 40 orang ahli Jumaat, tak boleh. Ada pun ummi yang betul, ada pun ummi yang sah sembahyang dirinya tadi, boleh diambil untuk nak mencukupkan 40 orang. Sah sembahyang dirinya, dan boleh diambil untuk nak menggenapkan 40 orang. Tetapi ummi ni tadi, yang tidak taksir belajar tadi, dia tidak boleh mengimamkan siapa-siapa sembahyang. Dia hanya untuk nak bawa diri sendiri. Dia hanya boleh nak bawa untuk diri sendiri je. Nak jadi imam tak boleh, walaupun nak mengimamkan anak isteri dia, tak boleh. Sebab sembahyangnya hanya laku untuk diri dia
sahaja. Maka sahlah sembahyang dirinya. Maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu. Apabila ada khatibnya dan ada imamnya itu qari, yang kena membaca Fatihah dan segala bacaannya solat yang wajib daripada tahiyat atau bayat. Bacaan solat yang wajib daripada tahiyat dan takbiratul ihram dan lainnya. Makna rukun qauli di dalam sembahyang. Takbiratul ihram, Allahu akbar, itu masuk dalam rukun qauli. Kemudian tahiyat akhir. Kemudian apa lagi? Fatihah. Kemudian salam. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir dan juga salam yang pertama. Ini 4 namanya rukun qauli. Kata Syekh tak bunyi dah. Belakang. Kata Syekh Ibnu Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi. Dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu, jikalau bukan imam dan jikalau bukan khatib sekalipun. Berkata Syekh Ibnu Hajar, tidak sah juga. Kata Ibnu Hajar, tidak sah juga. Kata Ibnu Hajar, tidak sah juga sembahyangnya. Kata Syekh Ibnu Hajar, tidak sah juga sembahyang Jumaatnya dengan ummi tadi tu. Walaupun sekalipun untuk khatibnya dan tu imamnya tu orang yang qari. Jadi mengikut pandangan Ibnu Hajar, makna berat sikit hukum. Ada pun kata Syekh Ramli, sah sembahyang boleh diambil orang yang ummi tadi untuk nak mencukupkan 40 gram. Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya sembahyang itu, sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rukunnya dan syaratnya dan sunatnya wajib sekalian. Mana-mana orang yang beriktikad di dalam solat Jumaat tu semuanya wajib. Dia beriktikad di dalam solat Jumaat tu semuanya wajib, daripada takbiratul ihram, daripada Fatihah, daripada surah, daripada rukuk, i'tidal, semua dia katanya wajib. Maka solatnya sah. Atau orang yang mengiktikadkan setengahnya wajib dan setengahnya sunat, tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya. Apa maksud jangan dibezakan? Sekira-kira i'tikad yang wajib itu dikatakan sunat dengan irtifak dua syekh itu. Maknanya kalau seseorang itu beriktikad di dalam sembahyang Jumaat itu ada yang wajib, ada yang sunat, sah sembahyang. Tetapi jangan dikatakan yang sunat itu wajib, jangan dikatakan yang wajib itu sunat. Kalau dia mengatakan yang sunat itu wajib, tak ada masalah. Tapi kalau dikatakan yang wajib itu sunat, batal sembahyang. Contoh apabila ditanya seorang tu, apa hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam solat Jumaat? Oh, dia kata Fatihah sunat, maka batal sembahyang. Tapi kalau ditanya apa hukum membaca surah selepas daripada Fatihah, oh, dia kata baca surah tu wajib, sah sembahyang. Kalau yang sunat dikatakan wajib, sah sembahyang. Tapi kalau yang wajib dikatakan sunat, batal sembahyang, mana tidak sah sembahyang.
Apa hukum tumak-ninah di dalam solat Jumaat? Dia kata wajib tumak-ninah. So, kalau dia kata tumak-ninah tu sunat, batal sembahyang kerana tumak-ninah tu rukun sembahyang. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, apabila diperolehi syarat-syarat Jumaat yang telah disebutkan, maka sahlah Jumaatnya. Sahlah Jumaat. Sebab dah cukup syarat. Dah cukup syarat, sahlah Jumaat. Maka manakala sah Jumaatnya, jangan lagi ia orang yang telah sah sembahyang Jumaat tadi iringkan dengan sembahyang fardu zuhur daripadanya. Makna bila dah sah sembahyang Jumaat tadi, jangan kita iringi dengan sembahyang fardu zuhur. Jangan buat zuhur pula. Ini suatu bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak dibuat oleh orang soleh. Ahli ulama tak buat. Sembahyang fardu zuhur jangan. Selepas sempurna sembahyang Jumaat dah yakin sah dah, jangan diiringi pula dengan fardu zuhur, jangan. Ada pun selepas daripada sembahyang fardu Jumaat, dia nak qadakkan zuhur, tak ada masalah. Dia nak qadak sembahyang zuhur. Contoh sebelum tu dia ada meninggalkan sembahyang fardu zuhur, lepas sembahyang fardu Jumaat dia pun bangun usolli fardu zuhri 4 rakaatin qada lillahi ta'ala. Apa sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ganti kerana Allah, tu tak ada masalah. Yang tak boleh ni nak buat sembahyang tunai zuhur. Kenapa nak buat zuhur lagi? Kerana dah dilaksanakan sembahyang fardu Jumaat. Fardu Jumaat itu menggantikan zuhur. Kemudian daripada dan tiada dituntut lagi sembahyang fardu zuhur. Tak disuruh pun buat fardu zuhur. Kenapa tidak dituntut sembahyang fardu zuhur selepas daripada sempurna sembahyang fardu Jumaat? Jawabnya kerana Jumaat itu ganti zuhur. Kecuali kalau Jumaatnya tidak sah. Kecuali kalau Jumaatnya tidak sah. Duduk-duduk tahiyat akhir terbatal. Terbatal wuduknya contoh. Terbatallah sembahyang fardu Jumaat. Kemudian dia pergi ambil wuduk, tak dan siap wuduk, orang semua dah selesai sembahyang fardu Jumaat. Seorang pun tak ada yang bangun nak menambah rakaat contohnya. Habis dah Jumaat, maka kenalah dibuat zuhur sebab tadi dia tak dapat Jumaat. Kalau macam tadi ada yang naik semula kan. Kalau ada yang bangun semula sembahyang Jumaat, bolehlah dia ikut. Dia nak Niat Jumaat lah. Sebab tu yang menambah rakaat, bulan lepas kita dah bagi tahu, yang menambah rakaat Jumaat, maka sunat dibacakan dengan jahar. Sunat dibaca kuat kerana nak memberi isyarat bahawasanya dia sedang sembahyang fardu Jumaat. Contoh orang yang hanya mendapat 1 rakaat Jumaat dengan imam. Bila tu imam bagi salam, maka dia pun bangun nak tambah lagi satu. Maka sunat membaca kuat. Kerana apa? Nak mengisyaratkan bahawasanya dia sedang sembahyang Jumaat. Jadi orang yang ambil wuduk tadi, dia masih lagi ada peluang nak mendapat solat mengikut yang tadi. Kalau kita nak tambah rakaat tu dengan zuhur, tidak disunatkan baca kuat. Sebagai contoh, kita datang tu imam dah tahiyat akhir, kita tak sempat nak mendapat 1 rakaat. Bila tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan sekarang, kita dah dapat 1 rakaat Jumaat ke belum? Jawabnya belum, tak sempurna pun 1 rakaat. Bila tu imam bagi salam, kita kena tambah tak? Ya, kena tambah. Tambah dengan solat Jumaat ke zuhur? Tambah dengan zuhur. Maknanya disudahkan sembahyang tu dengan zuhur. Kerana kita tak dapat Jumaat, tak dapat serakaat.
Maksud dapat Jumaat ialah dapat serakaat dengan imam. Contoh rakaat kedua, rakaat pertama kita tak sempat, kita baru sampai. Rakaat kedua, waktu tu imam sedang berdiri baca surah Al-Fatihah pun kita tak sempat. Hujung-hujung bacaan surah tu imam kita baru sampai dalam saf contoh. Kemudian tu imam rukuk. Rakaat kedua tu imam rukuk. Kemudian tu imam rukuk lama sikit. Sunat bagi imam rukuk lama sikit pada rakaat yang terakhir, kerana nak memberi peluang orang yang baru masuk solat mendapatkan rakaat tu. Panjangnya lebih kurang kalau kita baca biasa 3 kali, tasbih bacalah 7 kali, 9 kali. Dengan niat nak memberi peluang orang yang kemudian mendapat rakaat apabila mereka sempat tumakninah dengan imam dalam rukuk. Betul? Bukankah dengan mendapat tumakninah dalam rukuk itu dikira satu rakaat? Jadi rakaat kedua tadi tu imam pun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita pun baru sampai, kita pun takbiratul ihram, Allahu akbar, aku solat fardu Jumaat makmum kerana Allah. Lepas tu cepat-cepat kita rukuk, dapatkan tumakninah dengan imam di dalam rukuk. Dapat tak rakaat? Dapatlah rakaat. Kenapa dapat? Kerana sempat tumakninah dengan imam dalam rukuk. Maksudnya kita dah dapat satu rakaat, walaupun tadi Fatihah tak sempat nak baca. Namanya kita ni makmum yang masbuk. Ini kerana tak dapat waktu, kerana kita tak dapat waktu membaca Fatihah yang pertengahan sewaktu qiyam tu imam. Kita dapat tumakninah dalam rukuk. Maka rakaat itu kita dapat. Baik, bila dapat tumakninah tu imam i'tidal, kita pun i'tidal. Tu imam sujud yang pertama, kita pun wajib ikut turun sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud, kemudian tu imam sujud yang kedua, kemudian tu imam duduk tahiyat akhir. Kita pun wajib juga duduk tahiyat akhir kerana meraihkan imam. Kita tak boleh bangun sebab kita makmum. Wajib ikut imam selagi perbuatan imam tidak membatalkan sembahyang. Jadi bila tu imam dah baca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, tu imam pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak kena tambah lagi berapa rakaat? 1 rakaat. Kenapa kita nak kena tambah 1 rakaat? Kerana kita dah dapat Jumaat. Kerana kita dah dapat solat Jumaat, dah dapat serakaat Jumaat tadi. Waktu kita tumakninah tadi, kita dapat 1 rakaat Jumaat dah. Bila dah dapat 1 rakaat Jumaat, bila tu imam bagi salam, wajib dah kita bangun tambah lagi 1 rakaat. Maknanya bila tu imam bagi salam, kita pun bangun, Allahu akbar. Sunat menjaharkan, sunat mengkuatkan suara. Kerana nak membezakan dengan sembahyang zuhur. Faham ni? Tapi ni jarang orang buat ni. Jarang orang buat. Walaupun memang kita tambah Jumaat, tapi kita tak baca kuat. Tak tahulah sama ada tak tahu ataupun segan nak baca takut orang cakap. Padahal dalam kitab sunat baca kuat. Kerana boleh jadi ada orang yang baru sampai. Bila dia tengok ada makmum yang bangun berdiri membaca kuat, dia tahu, orang ni sedang sembahyang Jumaat, mana aku masih lagi berpeluang nak mendapat Jumaat. Contoh Mak Huzai pun baru sampai tu. Mak Huzai pun yang usalli fardal Jumaati makmuman lillahi ta'ala. Makna fardal Jumaat ni rakaatain ni makmum lillahi. Aku sembahyang fardal Jumaat 2 rakaat. Dia menjadikan orang yang membaca kuat tadi imam Jumaat bagi diri dia. Nampak tak? Walaupun duduk jauh. Kan kita dah belajar syarat sah mengikut imam lain, syarat sah nak mendapat pahala lain. Syarat sah nak menjadi makmum selagi jarak kita dengan tumit tu imam tak lebih daripada 300 hasta. Selagi kita dengan syarat kita tahu perpindahan rukun-rukun imam.
Contoh kita tengok Pak Lang semayang dekat rumah dia, kat luar lah. Kita kat sini, andai katalah jarak daripada rumah Pak Lang tu ke sini dalam lingkungan 300 hasta, berapa meter itu dah tak ingat. Itu dah cari dah. Kira lah lepas ni cari 300 hasta bersamaan dengan berapa meter. Dah. Contohlah jarak di antara rumah Pak Lang tu dengan kita ni tak lebih daripada 300 hasta. Katalah dalam 250 hasta dah contoh. Kita nampak tu imam, nampak Pak Lang qiyam, rukuk, i'tidal, maknanya kita tahu perpindahan rukun. Sah kita menjadikan Pak Lang imam, sah kita niat jadi makmum. Cuma tak dapat pahala berjamaah. Pahala berjamaah tak dapat. Kerana apa? Jaraknya dah lebih daripada 3 hasta. Kecuali di antara Pak Lang dengan kita ni ada sah. Itu lain. Itu maksudnya sah tak putus. Sebab tu kalau orang semayang kat padang mana-mana kat padang bola contohnya, semayang mana di antara imam jauh ke depan tu, lebih daripada 300 hasta tu, imam tiang gol sana. Tu imam duduk kat tiang gol sana, kita duduk kat tiang gol sini, tapi di antara tumit imam sehingga ke kita ni ada soft. Ada soft. Itu tak apalah, 2 kilometer pun tak ada masalah. Ni masalahnya di antara kita dengan imam tak ada soft. Soft kita nak ikut dengan syarat kita tahu perpindahan rukun tadi kita tahu. Soft nak ikut, ni soft ikut, bukan cerita soft dapat pahala jemaah tak dapat. Tapi soft kita ikut dengan makna kita sembahyang berjamaah. Kita sembahyang makna dalam buku amalan tulis solat berjamaah. Hilanglah hukum makruh. Kalau di sisi kita mazhab Syafi'i, tak solat Jumaat tanpa uzur makruh. Jadi tak adalah makruh sebab kita tidak meninggalkan solat berjamaah. Nampak tak tu? Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak semayang, kita masuk dalam masjid, contohnya tu imam dah rakaat akhir dah. Tu imam dah duduk tahiyat akhir. Masjidnya luas. Makna pada adat kalau kita nak berlari pergi ke tu imam, makna nak duduk dalam saf kat depan tu, pada adatnya nanti kan tu imam bagi salam. Bila bagi salam, hampalah kita daripada nak berjamaah, kecuali kita ada kawan lain. Kalau ada kawan lain tak ada masalah, biarlah tu imam tu sudah sembahyang dengan jemaah tu, kan kita buatlah sembahyang jemaah yang lain dengan kawan-kawan kita. Ni masalah ni dah tak ada harapan nak solat berjamaah. Tak ada harapan dah nak solat berjamaah. Tiba-tiba bila sampai masjid tu imam dah tahiyat akhir dah. Kalau kita nak berlari sampai ke awal, jawabnya kan tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis dah keluar. Maka macam mana kita nak buat? Masuk je pintu masjid tu, kita niat usalli fardhu zuhri. Baca tu pun kita pun takbir Allah dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur makmum kerana Allahu akbar. Padahal imam depan tu. Kita duduk kat pintu maknanya bila kita sempat takbiratul ihram sebelum tu imam bagi salam, sahlah kita menjadi makmum. Bila dah takbir Allahu akbar, duduklah tahiyat. Bila tu imam bagi salam, bangunlah. Sudahlah sembahyang ini. Maknanya kita dah dapat pahala berjamaah. Maknanya kita dah termasuk di dalam kata orang yang solat berjamaah. Jadi kalau nak lari ke saf tu memang tak sempat lagi kan. Imam bagi salam. Sebab tu kita kena tahu syarat sah mengikut imam dengan syarat sah nak mendapat pahala. Dia ada perbezaan. Jadi tadi bila dah bangun baca kuat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, orang kemudian datang, dia sedang sembahyang Jumaat, maka kita pun niatlah sembahyang Jumaat. Begitulah sehingga sudah. Salam. Kalau tadi tu kalau seorang lah yang sambung rakaat yang berikutnya. Kalau dalam satu saf ada 2 orang pula, kedua orang tu harus ke maknanya salah seorang, maknanya kita haruslah kita memilih salah seorang menjadikan imam itu. Mana antara seorang baju putih, seorang baju hitam contoh kita duduk kat belakang ni, Allah, maknanya aku sembahyang fardu Jumaat makmum, makna kita kosakkanlah yang mana satu. Kita kosakkanlah yang mana satu menjadi imam.
Yang depan pun tak faham juga dengan yang kita bagi syarat dulu tu. Dia tak syarat walaupun yang kita ikut tu tak tahu yang kita sedang jadi makmum. Dulu. Dia dulu. Ya, walaupun yang kita sedang ikut tu dia tak tahu yang dia sedang kita jadikan imam. Dia sembahyang dia je. Kita ikut dia rukuk, kita rukuk, dia i'tidal, kita itu sebab kita qasad menjadikan dia imam. Sebab tu sunat yang disuruh colek bahu tu supaya sama-sama dapat pahala berjamaah. Walhal kalau tak colek pun tak apa. Tapi kesianlah dia. Kesianlah dia tak niat jadi imam padahal dia sedang jadi macam contoh asri sedang sembahyang seseorang. Saya datang perlahan kat belakang, saya pun Allahu Akbar. Makna jarak saya dengan dia tak lebih daripada 3 hasta pun. Makna saya dapat pahala berjamaah, tapi asri tak dapat lah sebab dia tidak niat menjadi dia tak tahu pun ada orang sedang ikut dia. Nampak tak? Sebab tu sunat colek baru dia tu. Tapi nak colek pastikan kita dah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar baru colek baru dia. Sebab haram kita ganggu orang di luar sembahyang. Bila kita dah takbir Allahu Akbar, maknanya kita dah ada dalam solat. Kita colek tadi tu itu urusan sembahyang. Adapun kalau kita tak takbir lagi, maknanya kita belum solat. Kalau kita colek tu maknanya kita tak ada apa urusan. Nampak tak? Ataupun kita menyaringkan suara Allahu Akbar, mengisyaratkan bahawasanya kita nak jadi mak dalam mana yang kita belajar maknanya takbir dulu baru colek. Sama macam kita nak tarik orang supaya rapatkan saf dalam sembahyang. Kita dalam sembahyang, orang sebelah tak nak rapat, kita boleh tarik urusan sembahyang, bukan nak mengacau orang solat kan? Kerana sama-sama dalam sama-sama dalam solat. Jadi jangan buat zuhur bila dah sah sembahyang Jumaat, jangan buat zuhur lagi. Kerana Jumaat itu ganti daripada sembahyang zuhur. Maka tiada dituntut dalam satu waktu 2 fardu. Sebab tak dituntut pun dalam satu waktu tu 2 kali fardu zuhur. Ataupun 2 fardu lah. Satunya fardu Jumaat, satu lagi fardu zuhur. Bila dah tertunai fardu Jumaat, tak ada lah zuhur. Kecuali nak qada zuhur. Qada zuhur lain. Tetapi haram perbuatannya. Haram perbuatannya. Mana? Mengiringi fardu zuhur selepas daripada sempurna Jumaat. Tiada dapat pahalanya tetapi berdosa ia kerana tiada dikerjanya yang demikian itu pada zaman Nabi SAW dan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Sahabat pun tak buat dia lagi. Dan orang yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, ulama mutaqaddimin pun tak buat kerja lagu tu, ulama yang mutaakhirin pun tak buat kerja macam tu. Maksudnya selepas daripada sempurna Jumaat bangun buat fardu zuhur pula dah. Tak ada, dia orang tak buat. Dan orang yang mempunyai ilmu, orang yang benar-benar faham ilmu, dia tak buat lagi tu. Dan tiada pula satu negeri yang mu'tabar seperti negeri Mekah dan Madinah. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat, kemudian diiringkan dengan sembahyang zuhur, kemudian daripada sembahyang Jumaat. Dekat Mesir tu buat, kat Mekah Madinah tak buat. Sebab apa pula dekat Madinah Mekah Madinah tak buat, Mesir buat? Dengan sebab sangat banyak, sangat ramai, berbilang-bilang padanya. Pada Madinah tadi beberapa tempat, yakni beberapa tempat Jumaat. Dan jika berbilang Jumaat itu kerana hajat seperti sukar untuk mengkumpulkan manusia pada satu tempat, maka haruslah berbilang Jumaat. Juga sah solat Jumaat sekaliannya pada perkataan yang paling as-sah, yang paling sahih sekali. Sama ada jatuh takbir imam itu tersebut beserta ataupun terdahulu ataupun terkemudian. Akan tetapinya disunatkan solat zuhur supaya berihtiyat dan supaya keluar daripada khilaf mereka yang menegah berbilang Jumaat sekalipun kerana berhajat. Jadi masalah berbilang-bilang Jumaat dalam satu quriyah, hukum asalnya tak boleh.
Contoh dalam kampung kita ni nak buat 2 Jumaat, tak boleh. Sebab apa? Memada dengan satu masjid. Kecuali dengan ada satu masjid ni orang melimpah, tak cukup, barulah harus membuat satu lagi Jumaat. Barulah harus berbilang Jumaat. Khutbah sekali. Khutbah masing-masing kan. Dah satu masjid kat dalam, satu masjid kat luar. Kadang nak buat mana? Buat masjid tak apa. Masalah ni buat Jumaat, solat Jumaat. Buat solat Jumaat. kalau buat masjid dia orang buat. Tak semesti. Tak semesti. Walaupun banyak masjid, tapi waktu Jumaat buat satu masjid sahaja. Kalau macam di Mesir tu, dalam satu tempat tu, dalam satu Korea itu beberapa masjid, sebab orang dia terlalu ramai. Tak, sebuah masjid tak muat nak menampung dia punya umat, dia terlalu ramai. Jadi pada hari Jumaat 2-3 tempat yang dekat-dekat buat Jumaat, sebab keadaan di situ berhajat sedemikian. Macam tempat kita tak berhajat, satu masjid tu pun tak melimpah pun, yang lagi ramai pada orang lagi. Andai katalah sampai tahap begitu, barulah diharuskan buat 2 Jumaat dalam satu dalam satu qaryah maknanya. Tetapi kata ulama, Jumaat yang kemudian sudah sunat iringkan zuhur, Jumaat yang dulu sudah tak sunat buat zuhur. Contohlah masjid solat duku dengan pondok. Okey, masjid solat duku dulu takbir Jumaat. Kemudian dia orang sudah dulu. Masjid pondok kendian sikit. 2 minit kemudian baru masjid pondok sudah sembahyang Jumaat. Nampak tak? Jadi yang masjid solat duku, orang yang sembahyang kat masjid solat duku tak disunatkan buat zuhur. Yang sembahyang kat pondok sunat diringkan dengan zuhur kerana nak berihtiyat, kerana ada ulama yang mengatakan tak sah juga walaupun berhajat. Jadi nak menjaga disunatkan sembahyang zuhur. Itu tadi masalah berbilang Jumaat, barulah ada keluar hukum mengiringi zuhur. Ni sekarang ni tak ada pun masalah berbilang Jumaat, sebuah masjid je. Contoh macam biasa kita sembahyang Jumaat dekat masjid solat duku, dah sah dah, janganlah buat zuhur. Buat apa nak ulang zuhur? Dah sah Jumaat. Sekalipun kita kata ini dalam agama ini tidaklah, contoh, jangan-jangan ada yang tak sah sembahyang, ada yang tak sah bacaan, ada yang mandi wajib tak betul, ada yang dia orang ni semua bukan mengaji, contoh nak kata macam tu ni sebab itulah aku ni lepas sembahyang Jumaat tadi aku nak buat zuhur, sungguh pun begitu tak disuruh, kerana benda tu syak sahaja. Itu namanya was-was, permainan syaitan saja, sebab kita tak pasti. Kita kata itu namanya sangka. Kita kata jangan-jangan dalam banyak-banyak ni ada dia orang ni semua bacaan tak betul dah. Ni yang aku risau Jumaat tadi tak sah. Kalau macam tu, kalau begitu i'tikad kita sendiri tak sah nak buat Jumaat. Kalau daripada awal kita datang masjid, kita kata ni tak sah Jumaat ni, kita tak boleh buat Jumaat sebab pada i'tikad kita Jumaat tak sah. Mana tu? Faham tu? Datang masjid kita kata ni Jumaat tak sah ni. Ni ramai-ramai ni jangan-jangan ni semua baca tak betul ni, tak sah Jumaat. Kita tak boleh nak buat Jumaat sebab kita i'tikad Jumaat tak sah. Dah kena sembahyang zuhur lah. Kita sembahyang zuhur lah. Tak boleh dah buat sembahyang Jumaat sebab kita i'tikad sembahyang tak sah dah daripada awal. Macam tu. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab. Ini di antara sebab kenapa di Madinah, di Mesir tu, maknanya selepas sembahyang Jumaat mereka mengulangi sembahyang fardu zuhur, ataupun kenapa berbilang-bilang Jumaat.
di negeri Mesir. Adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya. Kerana dalam negeri Mesir ni macam-macam mazhab. Ada Syafi'i ada, dan Hanafi pun ada, dan Maliki pun ada. Dan lagi pula sangat banyak makhluk, makna manusia ramai sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dan 2-3 tempat. 2-3 tempat pun tak dapat nak menampung punya ramainya manusia di sana. Dengan sebab itulah harus berbilang-bilang jemaat. Yang pertama dengan sebab terlalu ramai orang. Yang kedua di sana terdapat pelbagai mazhab. Yang mengatakan wajib 40 orang jemaat ni mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain 8 orang pun boleh jemaat. 12 orang pun boleh jemaat. Mazhab dia orang. Mazhab mereka sah 12 orang jemaat, 8 orang jemaat. Kita tak boleh. Nampak tak? Kita tak boleh. Di sisi mereka sah, di sisi kita tak sah. Sebab itulah contohnya bagi diri kita yang sembahyang di tempat yang macam tu disunatkan iringi dengan zuhur. Kerana di sisi mazhab kita tak sah. Maka pada mazhab Imam Hanafi, di sisi mazhab Hanafi sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun, satu qaryah maksudnya. Di sisi mazhab mana tadi? Mazhab apa? Kita Hanafi Kita Syafi'i. Tapi bila Syafi'i kena ikutlah undang-undang mazhab Syafi'i. Jangan kita main lompat-lompat sesuka hati pula dah. Nak cekup-cekup mazhab orang. Mana boleh suka-suka hati. Tak boleh. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang-bilang. Di sisi Hanafi sah berbilang-bilang Jumaat pada satu kampung. Dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun orang tak ramai, di sisi mazhab apa tadi? Hanafi sah. Katalah dalam kampung ni semuanya Hanafi contoh. Dalam kampung ni pula ada 4 buah masjid. Masjid Selok Duku buat Jumaat berapa orang? 10 orang. Lepas tu Pulau Semut dalam ni ada masjid lagi. Berapa orang Jumaat? 12 orang. Kat pondok pun buat Jumaat juga 4 orang. Sah lah. Kalau Nabi, itu bukan Nabi. Ni contoh. Maknanya di sisi mereka sah walaupun orang tak ramai. Maka tak kala itu berkehendaklah oleh orang yang bermazhab Syafi'i mengulangi sembahyang zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat, sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak ataupun banyak berbilang-bilang kerana memeliharakan akan qaul, akan perkataan ulama yang mengatakan tiada sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali, tak ada alasan apa pun. Jadi bagi kita yang bermazhab Syafi'i, selepas daripada sembahyang Jumaat di negeri orang yang bermazhab Hanafi tadi, kita bangunlah sembahyang zuhur. Sebab apa? Di sisi kita yang pertama tidak sah. Lagi pula nak meraihkan perkataan ulama yang mengatakan walau ada hajat pun tak boleh juga berbilang-bilang. Jadi buatlah juga zuhur, takut betul perkataan ulama yang mengatakan tak sah tadi. Itu nama ihtiyat, mana berjaga-jaga. Sama ada sesak satu masjid ataupun tiada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah jarak masa untuk kita buat semula zuhur tu tak kisah masjid kat situ ke ataupun kita dah sampai rumah boleh mana-mana. Boleh kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Kejap sikit. Dah ternampak pun. Orang yang tak berupaya sembahyang macam biasa, dia sembahyang dulu. Mulut dia macam biasa lah. Cuma waktu sujud dia tu, dia turun macam dia mengangkat
Menonggeng. Boleh. Boleh. Sekadar tu je yang memang buat. Ya. Sebab tu orang yang uzur solat, mana perbuatan pergerakan yang dia tak boleh nak buat, itu sahaja yang diuzurkan. Kalau kita nak buat kaedah orang sakit mesti semayang macam ni tak boleh. Sebab keadaan orang sakit tak sama. Ada orang boleh berdiri, tak boleh duduk. Ada orang boleh duduk, tak boleh berdiri. Ada orang boleh duduk dan bongkok tapi turun bawah tak boleh. Jadi ikut kita macam mana. Kita boleh berdiri, mampu berdiri, wajib berdiri. Kita boleh rukuk macam biasa, wajib rukuk macam biasa. Kita tak boleh turun sujud, tak boleh turun, mana tak boleh bengkok kaki kita ke bawah. Kalau turun bawah tak boleh naik atas dah. Makna buat sekadar yang kita mampu buat. Yang tak boleh tu barulah sah isyarat. Yang tak boleh baru sah isyarat. Kadang-kadang ada orang dia boleh berdiri dan dia boleh rukuk macam biasa, cuma dia tak boleh turun sujud ni. Tapi dia belasah semua atas kursi, tak boleh lah. Sebab dia boleh rukuk macam biasa. Mana kalau boleh rukuk macam biasa, wajib kena rukuk macam biasa. Maknanya bukan bererti tak boleh berdiri, yang lain boleh isyarat semua tak. Yang dia tak boleh berdiri tapi turun sujud boleh, duduk antara dua sujud boleh. Mana-mana yang boleh dia kena buat macam biasa. Tu tadi saya cakap, ikut keadaan sakit masing-masing kan. Ikut keadaan sakit masing-masing. Saya tak boleh berdiri. Maka tapi tengok tak boleh berdiri berapa lama tak boleh berdiri. Kalau mampu berdiri 1 minit, wajib berdiri 1 minit. Lebih daripada 1 minit tu dah tak berupaya dah. Contohnya kalau berdiri juga, kita menahan sakit yang boleh menghilangkan khusyuk sebab maka pada waktu tu barulah harus duduk. Tapi kalau daripada duduk atas kursi tu, boleh tak bangun rukuk macam biasa? Boleh. Bila boleh duduk rukuk macam biasa, kena bangunlah rukuk macam biasa. Turun bawah boleh tak? Turun bawah tak boleh, sakit. Maknanya isyaratlah atas kursi ya. Macam tu lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fa'tina ahlana wa qurrata fi dinina ma'rifatu wa Allahumma qadisna mimma ana fihi khalasan jamila wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Insyaallah kita buat tahlil dan doa selamat.